Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ni dengan izin Allah dan kita mohon daripada taufiknya, insyaAllah kita membaca kitab Al-Lama'at, yang mana kitab Al-Lama'at ini salah satu daripada kulliyat Rasailin Nur, kitab Rasailin Nur yang dikarang oleh Al-Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi rahimahullahu ta'ala. Baik, dan pada pengajian yang lepas, pada slot saya, kita dah bincangkan berkenaan dengan Lama'at yang ke-30, iaitu perbahasan ataupun perbincangan berkenaan dengan tajalli nama Allah SWT Al-Quddus. Baik. Baik. Jadi secara sekali lalu insya-Allah kita review balik ataupun kita ulang balik perbincangan tentang risalah ini, iaitu bagaimana memahami tajalli sifat Allah Ta'ala Al-Quddus. Baik, Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi sebutkan dalam risalah ini bahawa beliau mengibaratkan ataupun menggambarkan bahawa alam seluruh ini, bumi dan juga seluruh alam, ibarat satu masna' ataupun satu kilang yang besar yang mengeluarkan production ataupun barang-barangan seperti mana kita sebutkan sebelum ni, dan juga gambaran juga seperti satu hotel yang besar sentiasa menerima dan menerima tetamu, dan juga yang ni check in dan check out tetamu. Baik, jadi kilang ataupun hotel yang sibuk seperti ini lazimnya akan menyebabkan sentiasa di sana ada bahan buangan, kekotoran dan juga sisa-sisa barang yang banyak. Tetapi kalau kita lihat pada alam, Allah SWT jadikan di sana ada petugas-petugas yang sentiasa memastikan kebersihan terjaga, dan bahan-bahan sisa buangan tadi ini sentiasa dibersihkan dan dinyahkan. Jadi benda ini menunjukkan bahawa pencipta dan pengurus bagi alam ini menitik beratkan tentang kebersihan, yang menunjukkan juga kepada sifat dia yang sukakan kebersihan. Jadi kat sinilah kita boleh memahami di sana ada satu tajalli nama Allah SWT yang jelas terjelma pada sistem pembersihan yang berlaku pada alam ni, pada setiap tempat ini, menunjukkan sifatnya Al-Quddus, iaitu yang maha suci dan maha bersih. Nampak no? Jadi kita boleh fahami daripada lisan hal alam ini. Yang ni seperti mana dalam kitab Rasailin Nur ini, Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi sentiasa mengajak kita untuk membaca dan mendengar lisan hal alam, yang mana alam adalah kitab alam yang terpampang yang menunjukkan kepada pencipta dia, yang untuk mengenalkan penulis kitab yang besar ini. Seperti mana kalau kita baca buku, satu buku novel ataupun buku cerita ke, ataupun apa saja buku, sebenarnya maksud terakhir bagi penulis buku tersebut dalam
penceritaan dia dalam buku tersebut adalah untuk mengenalkan tentang diri dia ataupun sifat dia. Kalau kita baca buku novel yang menyayat hati sampai kan kita rasa macam dibuai emosi kita dalam satu buku, akhir sekali orang yang membaca ni dia akan tertanya-tanya, siapa penulis buku ni? Hebat sungguh penulis buku ni. Sampaikan satu peringkat dia teringin sangat untuk berkenalan dengan penulis buku ini. Jadi begitulah lazimnya penulis buku sebenarnya nak mengenalkan diri dia, kehebatan dia dan nak menceritakan tentang diri dia sendiri. Begitulah penulis kitab alam seluruh ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menciptakan alam seluruhnya, Allah SWT sebenarnya nak menunjukkan sifat-sifat dia dan juga mengenalkan diri dia kepada hamba-Nya, kepada manusia secara khususnya yang memiliki akal, perasaan dan emosi. Kan? Yang mana akal, perasaan, lataif, semua yang ada pada diri manusia ni adalah alat untuk kita berkenalan dengan Allah Subhanahu Taala. Baik. Jadi sebab itulah dengan sistem pembersihan yang ada pada alam seluruh ini, bukan setakat di bumi, malah kita lihat sampailah ke angkasa. Seperti mana kita telah bincangkan pengajian yang lepas, semua menunjukkan bahawa alam ini sentiasa ada sistem pembersihan jelas. Dan kalau sekiranya sistem ni tak ada, seperti mana disebutkan oleh Imam Badi'uz Zaman Sa'inusi, nescaya kita akan melihat jenazah-jenazah yang terbiar, kan, yang penuh di atas muka bumi, bahan-bahan buangan seperti tumbuh-tumbuhan yang mati, bangkai-bangkai binatang terbiar begitu saja. Tapi apa yang realitinya kita tidak lihat perkara tersebut, sebab kita tahu tak ada bahan-bahan ataupun pokok-pokok yang mati yang terbiar, dan tiada binatang-binatang yang mati menjadi bangkai mahupun di daratan ataupun di lautan, tetapi secepat saja akan diproses, proses pembersihan dia dihilangkan oleh ejen-ejen pembersihannya, seperti ulat-ulatan, seperti binatang-binatang yang makan haiwan, makan bangkai, seperti matahari yang mengeringkan, yang mereputkan, dan begitu juga angin yang meniupkan, begitulah hujan yang membersihkan. Terlalu banyak petugas-petugas ejen-ejen pembersihan ini yang menunjukkan bahawa pencipta alam ini juga mentadbir alam ini dengan menjadikan di sana ada pengurusan pembersihan. Jadi pengurusan kebersihan inilah tajalli sifat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quddus. Baik. Jadi kemudiannya Imam Badi'uz Zaman Sa'inusi mengajak kita untuk melihat bahawa sistem pembersihan ni begitu mudah pada alam ni. Begitu mudah. Gambaran dia seolah-olah seperti seolah macam macam seorang itu membersihkan satu bilik yang kecil saja. Dan seolah alam yang luas ini yang dalamnya ada pelbagai alam yang lain. Maksud dia dalam alam bumi ini kita lihat saja ada boleh jadi ratusan malah ribuan alam lain. Alam haiwan seperti serangga, alam yang binatang-binatang yang duduk di hutan, di daratan ataupun di tempat yang salji, ataupun di lautan, dan semua tempat ini sentiasa terdedah dengan bahan buangan, kematian dan juga bangkai-bangkai dan juga perkara-perkara yang seperti seolah sampah sarap lah. Tetapi kita lihat sentiasa sistem pembersihan ini berlaku dengan mudah, seolah menguruskan pembersihan ini menguruskan satu bilik yang kecil saja. Jadi di sanalah kita melihat bahawa menunjukkan bahawa sistem pengurusan ini menunjukkan satu sistem yang sangat menunjukkan daripada kekudrah Allah Subhanahu Wa Taala pencipta alam ini dengan menguruskan pentadbiran ini dengan mudah sekali sebagai Rabbul Alamin. Baik. Seperti seolah-olah kita akan lihat daripada sekecil-kecil makhluk seperti lalat, menunjukkan bagaimana lalat ni membersihkan sayap dia. Dan begitulah juga burung-burung membersihkan badan dia. Kita lihat burung-burung mandi di tempat-tempat air. Begitulah sampailah sebesar-besar perkara pada alam ni, kita lihat semuanya mengambil peranan dalam membersihkan. Jadi semua makhluk yang menunjukkan kebersihan sistem pembersihan ini menunjukkan bahawa mereka ni menerima perintah
pembersihan tersebut daripada Tuhan sekalian alam yang juga bernama Al-Quddus, yang Maha Suci. Baik. Jadi insya-Allah saya akan baca sambungan daripada sampai situ. Saya akan baca kitab ini dalam bahasa Arab, kemudian kita terangkan insya-Allah. Qala idzan fa qasrul alami wal masna'ul kauni hadha yadhharu alaihi tajalin a'zam min tajalliyati ismillahil quddus bihaitsu la yasma'u lil awamir sadirati an dhalika tanzifil qudsi akilul lahmi min munazzifin al bahri wahdahum bal yasma'u laha muwazzafus sihhati alladhina يجمعون الجنائز كالصقور والديدان والنمل البري أيضا بل تسمع لتلك الأوامر التنظيفية القدسية حتى الكريات الحمراء والبيضاء في الدم الجاري في البدن فتقوم بالتنظيف في الخلايا البدن والنفس هو الآخر يصفي ذلك الدم. Jadi selepas kita faham perbincangan kita tadi, di mana kita akan lihat semua pembersihan ini menunjukkan bahawa sifat Allah Ta'ala. Imam Badi'uz Zaman Sainusi kata, jadi istana alam ini, digambarkan alam ini, bumi yang kita tinggal ini seperti satu istana yang indah, yang besar, yang sentiasa menerima tetamu dia dan meraihkan tetamu dia dan memuliakan dan memberi makan pada tetamu dia. Dan juga satu sudut lain, bumi ini seperti masna', iaitu seperti kilang alam ni, sebab sentiasa menghasilkan produk-produk, yang sentiasa ada production yang berlaku pada dia. Jadi semua menunjukkan tajalli yang sangat agung. Ini jelmaan nama Allah SWT yang sangat agung daripada tajalliyat yang maha bersih, maha suci, di mana bukan semata-mata yang mendengar titah perintah untuk melaksanakan pembersihan ni, bukan semata-mata binatang-binatang ataupun yang makan daging-daging di kalangan pembersih lautan. Sainusi kata, yang melaksanakan pembersihan ni, kalau kita lihat, bukan semata-mata, Sainusi kata, binatang-binatang yang dia makan daging di lautan. Maksud dia, di lautan ada makhluk-makhluk yang mati, jadi bangkai. Tapi di sana ada sentiasa makhluk lain pula yang membersihkan dengan makan bangkai-bangkai ini. Tapi bukan mereka saja yang melaksanakan sistem pembersihan ini. Malah yang menurut perintah juga adalah petugas-petugas kesihatan. Saya mesti namakan ataupun sebutkan mereka ni seolah petugas-petugas kesihatan, yang mana mereka menghimpunkan jenazah-jenazah, yakni bangkai-bangkai, seperti burung helang, yakni burung helang botak tu, burung ereng, dan ulat-ulat dan semut-semut, kan, semut-semut di atas daratan. Juga mereka ni seolah petugas kesihatan. Nampak no? Saya sendiri ada satu pengalaman, pernah satu hari di tempat tinggal ada semut banyak datang, banyak semut masuk. Jadi kita pun rasa rimah lah semut datang. Jadi saya pun ambil ubat semut, ataupun nama ubat semut tapi sebenarnya racun semut, dan kita letakkan beberapa tempat. Dan racun semut ni dia bertindak seperti apa dia panggil tu, umpan. Semut akan pergi ke ubat semut ni ataupun racun semut ni, dia makan, lepas tu dia mati. Baik. Jadi kita bila tengok semut banyak masuk dalam rumah, kita pun letak racun semut ni sebab kita rasa terganggu dengan semut ni. Lepas tu memang kuranglah laluan semut tadi yang banyak tadi, makin lama makin tak ada sebab mati makan racun tadi. Tapi sekejap saja, lepas 2 hari saya bau busuk dekat satu tempat kat kawasan ni. Rupanya ada bangkai mati. Mungkin bangkai cicak mati, dia tak jumpa masa tu. Jadi semut ni datang sebab ada bangkai. Dia sebenarnya sebelum membusuk bangkai tu, dia nak makan siap-siap supaya dia membersihkan bangkai yang ada. Tapi kita nampak dia datang nak bersihkan, kita rasa terganggu. Lepas tu kita pergi halang dia, malah kita biar racun dia.
dapat, kita pun terganggu dengan bau bangkai, lepas tu nak cari pun tak jumpa kat mana. Semut ni memang dia tahu kat mana tempat dia. Dia boleh masuk celah-celah yang tempat kita pun tak perasan mana. Tapi subhanallah, sebab kita dah halang tugas dia, kita menerima sendiri dia punya ganjaran lah, ataupun terimalah kita punya balasan. Jadi sampai bau busuk tempat tersebut sebab ada bangkai yang mati. Asalnya semut-semut tu sebagai petugas, kita terganggu dengan dia. Seolah gambaran dia memang tak cerdik lah. Bila gambaran dia seolah seperti seorang yang mana lori sampah masuk taman dia. Lori sampah masuk taman dia dengan petugas-petugas pekerja-kerja pengangkut sampah tadi. Katalah dia tak suka tengok lori sampah masuk. Dia kata bau busuk lah lori sampah ni. Dia kata nampak petugas-petugas pengangkut sampah ni nampak kotor lah, nampak busuk. Jadi dia kata saya tak mau masuk ke taman ni lori sampah. Bukankah tindakan tersebut sangat tak cerdik? Sebenarnya memanglah zahirnya lori sampah tu dan pekerja-pekerja pengangkut sampah tu nampak kotor, tapi sebenarnya dialah yang bersih sebab dia membersihkan sampah-sampah di taman kita. Jadi kalaulah seorang tu dia pergi halang daripada lori sampah dan juga petugas ataupun pekerja pengangkut sampah tu masuk ke taman dia, maka sampah-sampah dia sendiri makin lama makin menimbun, tak siapa ambil lagi, menambahkan kekotoran. Jadi seolah macam itulah petugas-petugas Allah SWT, petugas kebersihan Allah Ta'ala pada alam ini. Kadang-kadang kita nampak pada zahirnya nampak tak sedap mata kita tengok. Seperti ulat-ulat, seperti cacing, seperti setengah binatang-binatang seperti burung helang tadi. Tapi sebenarnya pada satu hakikat, mereka lah petugas Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melaksanakan tugas pembersihan pada alam ni, dan mereka lah sebenarnya menunjukkan tajalli sifat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Al-Quddus. Nampak tak? Baik. Jadi bukan semata-mata binatang seperti ini, malah yang melaksanakan perintah tersebut juga perintah kebersihan tersebut yang maha suci, sehingga kan Sanusi sebut di sini sel-sel darah merah dan darah putih yang berada di dalam urat darah yang bergerak ataupun yang berjalan di dalam badan. Maka mereka melaksanakan tugas pembersihan dalam darah ataupun dalam badan. Kemudiannya pernafasan, ini sistem pernafasan kita juga membersihkan dan menyaring dan juga tasfiyah, yang ini maksud dia menyaringlah darah tersebut dan membersihkan dia. Seperti mana kita maklum dalam ilmu biologi, kita setiap hari dengan ilham Allah SWT beri pada kita, kita bernafas mengambil oksigen dalam tubuh badan kita. Alhamdulillah, Allah SWT jadikan pernafasan kita ni dalam bentuk ilham, tak perlu susah payah. Hatta kalau kita perut kita lapar, perlukan makanan, tapi kita nak makan tu masih ada khiyar ataupun gerakan daripada diri kita, pilihan daripada diri kita sendiri. Tetapi nafas ini Allah SWT jadikan dalam bentuk ilham. Tak ada siapa pun hari ni terlupa nak bernafas contohnya. So, dalam keadaan ilham kita bernafas, dan sistem pernafasan kita ni, kita mengambil oksigen, masuk oksigen, kita keluarkan karbon dioksida, dan paru-paru kita yang oksigen bertugas untuk membersihkan darah dalam badan kita. Jadi Imam Badi'uz Zaman Sanusi di sini nak mengajak kita memerhatikan bahawa sistem pembersihan ni pada makhluk Allah SWT seolah-olah berada pada setiap tempat dan setiap keadaan, hatta dalam diri kita. Kalau kita perhati tajalli dan juga ayat-ayat kebesaran Allah SWT ni sememangnya berada pada alam luas, dan Allah SWT juga mengkhususkan untuk kita lihat dalam diri kita, sebab kita yang sebagai memiliki tubuh badan kita sendiri ini pun kadang-kadang kita tak perasan betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang kita lalai dalam memerhatinya pada dalam badan kita. Seperti mana Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zariyat, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada bumi itu ada ayat-ayat, ini tanda kebesaran Allah SWT bagi mereka yang yakin, dan dalam diri kamu semua, apakah kamu tidak memerhatikannya? Jadi Allah SWT menepelak kita tak perhati ke
Bukan tanya kita supaya kita jawab aku perhati ataupun begitu, tapi dia soalan menempelak supaya kita mengambil cakna dan juga memerhatikan tanda-tanda kebesaran Allah SWT hatta dalam diri kita, supaya kita berkenalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Imam Badi'uz Zaman sebut lagi, "Kama tasma'u li tilkal awamiri al-ajfanu litanzifil aini wadh-dhubabu likanasi ajnihatiha falhawa'ul 'azimu was-sahabul jasimatu hiya al-ukhra tasma'u li tilkal awamir falhawa'u yanfuthu 'ala ma 'alaqa bis-biha min al-ghubari wal-atribati wal-kanasati fayunazzifuhu wa mirashahatul sahabi tarushu bil ma'i bustanal ardi fatusakkinu al-ghubar wa turaba thumma yansahibu bisur'atin bikamal intizami jami'an ajza'uhu al-mutanathirah wa yakhtafi hatta la yukaddira safa'a wajhi as-sama'i wa naqa'ahu muddatan tawilatan fayakshifu wajha as-sama'i as-sabuh aynaha al-jamilata nadhifaini safiyaini muta'alliqaini birawnaqin wa bahain. Seperti mana yang mendengar dan menurut perintah juga, perintah pembersihan tersebut, seperti mana kelopak mata. Jadi Syekh Nursi ni kata, lihat satu-satu pada tanda kebesaran Allah SWT ini dalam diri kita. Kelopak mata, subhanallah, Allah SWT jadikan dalam keadaan kita tak sedar, dia membersihkan mata kita. Dan sebagai perlindungan, kita lihat bila ada benda asing cuba nak masuk, kelopak mata kita cepat dia tutup. Subhanallah. Saya teringat satu peristiwa berlaku pada diri saya sendiri. Satu hari tu saya keluar daripada mahat tahfiz saya waktu malam nak balik. Pada beberapa bulan lepas, waktu tu serangga yang namanya riang-riang cukup banyak. Kita pun tahu kan, riang-riang ni saiz dia besar. Dan kalau dia terbang, kalau terkena pada badan kita masa dia tengah laju tu, boleh tahan juga sakit. Jadi masa saya nak keluar daripada mahat tu, tanpa sedar buka-buka pintu saja, tiba-tiba ada satu riang-riang dengan lajunya terus terpa dekat mata saya, dan kadang gelap tak perasan, terus kena pada mata. Tapi subhanallah, dan keadaan yang terlalu laju tu, alhamdulillah riang-riang tu tak sempat pun sikit pun kena pada dalam mata, tapi dia cuma kena dekat kelopak mata, dengan pantas mata saya tertutup, cuma sakitlah, rasa macam kena tumbuk kat mata. Tapi lepas tu saya pun dengan keadaan tersebut, alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT, bertasbih, kata subhanallah, 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 alhamdulillah. Rasa takjub sangat dengan ciptaan Allah Ta'ala, itu kelopak mata. Betapa dahsyat lajunya tindakan dia, sebab bulu mata kita bila terkena saja juzuk sebahagian daripada badan riang-riang tadi, terus dia bertindak tutup mata kita, selamatkan mata kita daripada terkena. Jadi sebab kalau boleh jadi kena mata, na'udzubillah, boleh luka, boleh jadi satu mudarat yang lebih besar. Jadi masa tu kita rasa betapa agung dia, benda yang kecil saja, kelopak mata ini, tapi dia satu tanda kebesaran Allah SWT yang sangat hebat yang berada pada badan kita. Dan salah satu tugas dia membersihkan mata kita. Dia membersihkan mata kita. Dan Syekh Nursi kata, bukan setakat kelopak mata bertindak sebagai ejen pembersih Allah SWT, dan bukan setakat lalat yang menunjukkan pembersihan pada diri dia sendiri, dengan dia membersihkan sayap-sayap dia. Lalat walaupun dia binatang yang kotor, duduk dekat tempat-tempat kotor, tapi sebenarnya pada satu hakikat dia makan racun, dan juga dia makan benda-benda yang tak elok, kan? Begitu jugalah seperti mana kita katakan, dia sebagai salah satu daripada ejen pembersih Allah SWT. Maka Syekh Nursi kata, bukan setakat perkara-perkara ini menjadi ejen pembersih pada alam ini, begitu juga angin yang kencang dan juga awan-awan yang besar, mereka juga menurut perintah Allah SWT dalam perintah pembersihan tersebut. Maka udara meniupkan apa yang melekat ini permukaan bumi dan wajahnya daripada debu-debu dan juga tanah-tanah, dan juga seolah membersihkan dia. Kemudiannya awan seolah-olah bumi ini untuk membersihkan dia pada waktu-waktu tertentu.
kan, membersihkan kebun bumi ini dan diamkan ataupun membuatkan debu-debu tadi tu duduk diam, tidak lagi berterbangan. Kemudian kalau kita perhatikan semua tadi tu berlaku dalam keadaan sangat teratur, ya, dan juga menghimpunkan, seolah pembersihan tadi berlaku secara umum daripada tempat-tempat yang pelbagai, tapi berlaku secara meliputi pada setiap sesuatu. And maka seolah-olah semua benda-benda yang kotor tadi tersembunyi menjadikan kalau kita lihat Syed Nusi sebut sini, awan juga dan juga hujan membersihkan permukaan langit, menyebabkan dia menjadi sentiasa bersih pada tempoh yang panjang. Sebab kita lihatlah kerja manusia, kita lihat disebabkan manusia berlaku sekarang ni banyak pencemaran, termasuklah pencemaran udara dengan banyaknya kilang-kilang, kenderaan-kenderaan, gas asap karbon monoksida yang keluar daripada exhaust. Kita akan lihat betapa mencemarkan udara kita. Tetapi Allah SWT dengan rahmatnya turun hujan ni membersihkan. Sekarang ni tempoh PKP ni panjang, kenderaan pun tak banyak, kita lihat kan langit kita dah makin cerah, makin bersih, sungai-sungai makin bersih. Jadi betapa kita lihat sebenarnya yang banyak mengotorkan alam ni adalah tangan-tangan kita, tangan manusia. Adapun daripada penciptaan Allah SWT, Allah SWT sentiasa meraihkan dan menjaga. Meraihkan di sini maksud dia sentiasa mengambil berat, riayah, kebersihan pada ciptaannya, pada alam ini. Jadi sebab itulah kita lihat awan juga bertindak sebagai ejen pembersih alam ini, dan dia memastikan kebersihan udara dan juga langit sentiasa bersih. Dan dia meningkapkan wajah langit yang terang hingga menunjukkan pada kita wajah ni sentiasa cantik. Kita selalu tengok pada langit, subhanallah, kagum kita betapa cantiknya langit Allah SWT. Al-Imam Al-Ghazali, ni tambahan sikit dalam kitab Tafakkur fi Makhluqatillah, salah satu risalah Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan dalam bertafakur melihat Allah SWT, terlihat betapa hebat dan agungnya langit, permukaan langit Allah Ta'ala jadikan. Kalau seorang raja yang kaya buat istana yang besar dan dihiaskan shilling istana tersebut dengan hiasan, dengan lukisan, dengan warna-warna yang cantik sekalipun, dia kata nescaya satu hari raja tersebut akan cemus, yang orang Kedah kata, ini akan bosan dan akan minta tukar. Tukarlah warna lain pula, design lain pula. Jadi tapi Allah SWT jadikan langit, dan tak pernah hati kita rasa cemuh, tak pernah rasa sempit ataupun rasa bosan untuk melihat. Malah fitrah manusia sempit dalam diri dia, dia tengok langit dan dia rasa lapang sangat. Tapi sebetulnya Allah SWT menjadikan langit sebagai satu hiasan yang tak tergambar betapa cantiknya kepada kita, kan. Baik, itu yang dikatakan kat sini. Petugas pembersih langit antaranya udara dan juga awan dan juga hujan yang sentiasa menjaga perkara tersebut, dan semua itu menunjukkan tajalli sifat Allah SWT Al-Quddus. Nampak, no? Baik. Wa kama tasma'u an-nujumu wal anasiru wal ma'adinu wan nabatatu litilka al-awamiri التنظيفية فجميع الذرات كذلك تسمع لها حيث تراعي هذه الذرات النظافة بمنتهى الدقة والاهتمام وسط عواصف التحولات والتقلبات المذهلة المدهشة ولا تجتمع في موضع فضلة ولا ضرورة ولا تزدحم فإذا تلوثت فسرعان ما تتنظف وهي تساق من قبل يد الحكمة حتى تتخذ أطهر الأوضاع وأنظفها وأسطعها وأنقاها وأجمل الصور وأصفاها وألطفها. Seperti mana bintang-bintang, planet-planet dan juga segala unsur-unsur dan juga mineral-mineral dan tumbuh-tumbuhan, mereka semua juga melaksanakan dan juga menurut perintah pembersihan tersebut.
Jadi Syed Nursi sebut dalam keadaan ringkas. Tapi tugas kita sekarang ni untuk tafakur, perhatikan. Kan kalau kita buat research sikit, buka internet, Google sikit, kita tengok bagaimana bintang-bintang juga sebenarnya ada sistem pembersihan yang berlaku di angkasa. Begitulah semua unsur-unsur yang ada pada alam. Begitulah mineral-mineral yang berlaku dekat dalam tanah. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, ada sistem pembersihan dia. Kita pun tahu bahawa daun-daunan hijau sentiasa mengeluarkan oksigen pada waktu siang dengan proses fotosintesis, dan oksigen ni memberi juga salah satu daripada proses membersihkan udara untuk kita. Dan juga dia mengurangkan haba pada bumi ini. Sebab tu kalau tempat tu banyak pokok-pokok, udara lebih sejuk, dan juga debu-debu makin kurang ataupun kekotoran udara makin kurang. Jadi semua mereka melaksanakan tugas-tugas pembersihan. Begitu juga Syed Nursi sebut sini, setiap atom-atom mereka juga mendengar dan melaksanakan perintah tersebut, yakni perintah pembersihan tersebut, dan atom-atom ni menjaga kebersihan pada kemuncaknya kehalusan, diqah, yakni detailnya, kan? Dan betapa dia mengambil berat ihtimam dan pada tengah-tengah dalam keadaan yang perubahan yang macam-macam berlaku pada alam ini. Kalau kita lihat alam ni sentiasa ada berlaku macam-macam perubahan, macam-macam perkara yang berlaku lah. Tapi kalau kita lihat semua benda pada alam ini, contohnya pada pokok, bertumbuhnya pokok tu, proses yang berlaku dia semua daripada gerakan atom-atom. Begitu juga diri kita sendiri, makanan yang kita makan. Contohnya kita makan makanan yang kita makan, contohnya ikan, nasi dan juga sayur-sayuran. Semua ni adalah daripada atom-atom yang ada pada unsur-unsur tersebut, makanan tersebut. Tapi bila kita makan, kita lihat subhanallah, bagaimana makanan ini melalui proses yang terlalu banyak proses dia. Makanan bila masuk dalam mulut kita, ailio kita keluar. Ailio sini dah bertindak untuk mencerna makanan. Gigi kita bertindak untuk mengunyahkan makanan. Bila masuk dalam perut, bagaimana ada keluar sana asid untuk menghadamkan makanan pula. Dan perubahan atom berlaku dalam proses tersebut. Perubahan atom. Dan bagaimana atom-atom ni juga bertindak untuk membersihkan. Kita lihat dalam perut kita sendiri bagaimana makanan ini diproses dan disaring. Mana yang baik, mana yang manfaat untuk badan, dia akan agih-agihkan zat-zat tersebut kepada tubuh badan, proteinnya, karbohidratnya, dan mana itu baik. Jadi kat sinilah untuk kita lebih lanjut untuk mengetahui secara terperinci, kita baca ataupun kita buat research sendiri tentang atom tadi. Bagaimana mereka semua melaksanakan proses pembersihan mereka. Nampak? Baik. Yang ni semua poin yang kita sebutkan dalam melihat bagaimana makhluk-makhluk Allah SWT tadi ini bagaimana semua makhluk Allah SWT tadi ini melaksanakan tugas-tugas pembersihan. Kemudian di sana ada poin yang kedua, Imam Badi'uzzaman Syed Nursi nak tarik perhatian kita, iaitu kalau kita lihat pula disebut sini, wa kadza fatanzifu alladhi huwa fi'lun wahidun wa haqiqatun wahidatun huwa a'zamu tajallin li ismil a'zamil quddus يظهر في الدائرة العظمى للكون حيث يظهر مباشرة الوجود الإلهية والوحدانية الربانية مع أسمائه الحسنى للأبصار التي هي كالمنظار والواسعة سعة الشمس. Kemudian proses pembersihan ini Syed Nursi sebut, yang mana dia ni adalah satu perbuatan ataupun fi'il, yakni perbuatan yang satu dan hakikat yang satu. Maksud dia kat mana-mana pun proses pembersihan ni, kata kita lihat di lautan ke, di atas daratan ke, pada alam binatang ke, pada alam serangga ke, pada dalam diri manusia ke, pada angkasa dia benda yang satu je, itu pembersihan.
Maksud dia ada satu perintah, iaitu pembersihan daripada satu. Dan nampak no? Baik. Dan ia adalah antara tajalli yang sangat agung bagi tajalli nama Allah Al-Qudus, yang mana dia terjelma pada daerah yang besar bagi alam ini. Nampak no? Kadang-kadang setengah tajalli dia bersifat khusus dan daerah dia pada satu keadaan saja. Pada daerah pada satu keadaan. Tetapi kalau lihat tajalli Al-Qudus ni, dia menyeluruh. Seolah berlaku pada alam ni, pada setiap tempat, pada setiap keadaan, pada setiap sudut dia. Seperti mana kita bincangkan tadi. Jadi, apa yang Imam Badi'uzzaman Syed Nursi nak mengatakan sini bahawa, maka benda di sini kita boleh fahami, dia menunjukkan, menzahirkan secara terus bahawa kewujudan dan juga wahdaniyah rabbaniyah, keesaan Allah. Dan sifat proses pembersihan tadi menunjukkan pada sifat Allah Ta'ala Al-Qudus. Dan sistem yang pembersihan tadi yang berlaku hampir pada setiap tempat, setiap sudut pada ciptaan Allah SWT sini, dia menunjukkan keesaan Allah Ta'ala, ataupun dipanggil Al-Wahdaniyah atau Rabbaniyah, keesaan Allah. Bersama nama-nama Allah Ta'ala yang lain. Maksud dia dalam sistem pembersihan ni kita akan nampak nama-nama Allah Ta'ala lain juga terjelma. Contohnya seperti mana kita sebutkan tadi kan. Kalau kita tengok, baik, kalau kita lihat Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita lihat bagaimana dalam badan kita tadi ada sistem pembersihan, makanan-makanan yang kita makan, ada sistem penapisan, saringan, pembersihan. Jadi kita nampak nama Allah Ta'ala Al-Qudus dalam perkara tersebut. Tapi dalam satu masa, dia juga menunjukkan nama Ar-Rahman. Sebab dia adalah satu, seperti mana para ulama mendefinisikan Ar-Rahman sebagai Al-Mun'imu bi Jala'il Ni'am, pemberi nikmat dengan nikmat yang besar, yang menyeluruh, yang tak kira siapa, hatta penentangnya, hatta orang kafir. Orang yang menentang Allah Ta'ala, atheist, menafikan wujud Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tetap memberi rahmat pada dia. Erti kata, bila dia makan, proses pembersihan, penghadaman tadi, Allah Ta'ala tetap bagi izin. Dia makan, dia dapat rasa kelazatan. Jadi nikmat yang menyeluruh tadi, tak kira siapa, adalah sifat Allah Ta'ala Ar-Rahman. Jadi dalam konteks pembersihan tadi, juga menunjukkan nama Allah Ta'ala Ar-Rahman. Dan menunjukkan nama Allah Ta'ala Al-Latif. Kita lihat, kita makan hari ni, proses dalam badan kita, hampir kita tak rasa sesuatu yang menyakitkan. Melainkan beberapa keadaan, kadang-kadang bila manusia lalai, Allah Ta'ala tunjuklah juga kan, kita rasa sengkak, kita rasa panas dalam, kan, makanan kita katalah agak kurang bagus, ataupun tidak berapa sihat, ataupun mudarat, jadi kita rasa sakit. Tapi cara umum dia, harian-harian kita makan, kita tak sedar pun proses yang berlaku dalam badan kita, sampaikan kita rasa tenang, kita rasa enak, rasa selesa. Semua itu menunjukkan nama Allah Ta'ala Al-Latif. Yang ini Allah Ta'ala melaksanakan segala proses darurat tersebut yang sangat perlu pada diri kita tadi, dan keadaan kita dalam keadaan sangat lemah lembut. Itu nama Allah Ta'ala Al-Latif. Dan Al-Mun'im, yang perkara tersebut sebagai satu nikmat. Jadi kita lihat dalam melihat tajalli nama Allah Ta'ala Al-Qudus, sebenarnya di sana ada tajalliyat nama-nama Allah Ta'ala lain, nama-nama Al-Asma' Al-Husna yang lain. Dan tak perlulah kita nak bincangkan satu-satu, kita tafakur bersama-sama insya-Allah. Yang boleh nampak dengan pandangan, dan seolah pandangan kita seperti teropong. Kalau kita perhati betul-betul, kita akan nampak nama-nama ni terjelma pada satu daerah yang sangat luas, seperti luasnya matahari. Maksud dia, kalau kita betul-betul tafakur untuk memahami dan melihat nama Allah Ta'ala Al-Qudus ni, nescaya kita akan nampak keluasan nama Allah Ta'ala Al-Qudus sangat luas, seolah meliputi setiap alam sangat luas. Baik, jadi apa Syed Nursi nak sebut sini? Ajal, laqad uthbita fi kathirin min ajza'i rasailin nur bil barahinil qati'ati annahu kama anna fi'la at-tanzimi min tajalliyati ismi al-adli wal-adili wal fi'li at-tazyini wal ihsani alladhi huwa tajalli min tajalliyati ismi al-jamili wal-karimi wa fi'li at-tarbiyati wal-in'ami alladhi huwa tajalli min tajalliyati ismi rabbi wal-rahimi
kullu wahidin minha yushakkilu haqiqatan wahidatan wa fi'lan wahidan fi dairatil uzma lil alami lidha fa inna kulla wahidin minha yadullu ala wujudi wahidin ahadin wa wahdaniyatihi wa kadzalika fa inna fi'la tanzifi wa tathhiri alladhi huwa tajalli min tajalliyati ismil quddus wa madhhari min madhahirihi huwa aidan yadullu ala wujudi tilkal wajibil wujudi kasyamsi wa yuzhiru wahdaniyatahu kan nahari. Imam Badi'uz Zaman Sanusi sebut, kalau kita fikir balik dan tafakur balik, seperti mana telah diisbatkan, maksudnya Imam Badi'uz Zaman Sanusi nak kata telah dibuktikan dengan bukti yang sangat jelas dalam banyak risalah nur yang sebelum ini. Imam Badi'uz Zaman Sanusi mengisbatkan tentang tajalli nama Allah Ta'ala ini terjelma secara jelas, secara qat'i, secara badihi, jelas sangat. Kalau kita baca memang tak boleh nak dipetikaikan. Cuma kita, Imam Badi'uz Zaman Sanusi kata siapa yang baca risalah-risalah ni kemudiannya rasa tak logik juga, dia kata jolok sajalah jari kat mata dia, sebab dia menipu diri dia sendiri. Sebab bagaimana kita akan lihat semua benda ni jelas di hadapan mata kita. Bahawa di sana ada tajalli sifat Allah SWT. Dalam risalah yang lain, terutamanya risalah kalimat yang ke-10, risalah Al-Hashr, Imam Badi'uz Zaman Sanusi tunjukkan satu-satu sifat Allah SWT yang terjelma pada alam ini, dan akhirnya semuanya membuktikan bahawa wujudnya mahkamah yang besar pada hari kiamat. Jadi pada risalah ini Imam Badi'uz Zaman Sanusi kata telah terbukti bahawa tanzim, pentadbiran, pengurusan yang kita nampak jelas di hadapan mata kita pada alam ini. Siapa yang nak boleh ingkari pengurusan yang cukup ajaib berlaku pada alam kita sekarang ni? Saya ambil satu contoh daripada jutaan contoh, cukuplah. Hari ni kita berada atas muka bumi kita, yang mana bumi ni sedang bergerak 30 km sesaat bersamaan dengan 108,000 km sejam. Bayangkan, satu gerakan yang sangat laju tanpa berhenti. Bayangkan, tanpa berhenti gerakan bumi ni. Tapi gerakan bumi inilah sebenarnya, yang laju inilah menyebabkan wujudnya graviti pada bumi. Dan graviti yang ada pada bumi sekarang ni memberi implikasi yang cukup banyak demi maslahah dan manfaat manusia, di mana manusia boleh berada di atas dia tanpa goncangan, di mana manusia boleh, contoh ni, simpan air dalam baldi, dalam kolam. Kalau tidak, air ni semua berterbangan. Di mana isi bumi, dalam bumi ni yang besar ini, tengah-tengah dia ada satu isi yang dipanggil core, yang mana dia adalah satu logam yang sangat panas berbentuk cecair, yang mana suhu dia lebih daripada ribuan darjah Celsius, yang mana kalaulah benda ni keluar daripada bumi, nescaya binasa kita semua. Tapi dia duduk tengah-tengah bumi disebabkan wujudnya graviti. Cara ringkas dia, kita nak sebutkan bahawa wujud graviti dengan gerakan bumi yang selaju 30 km sesaat. Tapi kelajuan yang sangat perlu ini, tanpa ada aksiden, pelanggaran, dan sangat sistematik, semua menunjukkan bahawa di sana sistem yang ajaib ini menunjukkan sifat Allah SWT al-adl wal-adil, yang maha menjaga keadilan dia. Sebab kita lihat tanzim, dia tersusun, organize. Pusaran bumi yang berpusing pada diameter dia sendiri mengelilingi matahari, yang menyebabkan wujudnya siang dan malam 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam, ataupun berbeza pada perbezaan setengah negara, yang menyebabkan terlalu banyak proses yang berlaku pada alam ini, seperti proses fotosintesis yang kita sebutkan tadi, tumbuh-tumbuhan hijau keluarkan oksigen. Jadi semua apa dipanggil tu, tanzim, yani pentadbiran ataupun pengurusan yang sangat hebat ni, jelas Sanusi kata dia menunjukkan kepada nama Allah Ta'ala Al-Adl. Nama Allah Ta'ala, minta maaf, bukan nama Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala Al-Hakam wal-Hakim, yang mengeluarkan hukuman ataupun yang mengeluarkan undang-undang perintah, dan juga Al-Hakim yang penuh dengan bijaksana.
Dan seperti mana kita lihat pada alam ni sentiasa ada proses tazyin. Ini pencantikan, menghiaskan. Bumi sentiasa terhias, dihiasi dengan kecantikan yang sangat hebat, dahsyat sangat. Tumbuh-tumbuhannya, ruang angkasanya, binatang-binatang dia, dan tazyin ni, dan juga sentiasa ada mizan. Mizan maksudnya sentiasa ada balancing, sentiasa ada timbangan yang tepat sangat pada alam ini. Dan ini adalah menunjukkan sifat Allah Ta'ala al-adl wal-adil. Tadi saya silap. Yang ini sifat al-adl wal-adil, yang sentiasa menjaga pada keadilan je. Nampak no? Dan juga sentiasa ada ihsan. Kalau kita lihat sentiasa wujud ihsan, kebaikan, ihsan pada seluruh makhluk. Burung kutub, Allah SWT jadikan duduk dekat kutub utara dalam suhu yang below degree Celsius, di bawah 0 darjah Celsius. Tapi Allah SWT siapkan bekalan untuk dia hidup di sana dengan kulit yang tebal, bulu yang tebal, jaket dia, dan juga makanan keperluan dia, ikan-ikan. Dan juga untuk dia memburu ikan-ikan tersebut, dia perlukan peralatan dia ada, kuku dia dan kemampuan dia. Begitulah unta yang Allah Ta'ala jadikan hidup di padang pasir, Allah Ta'ala jadikan dia 2 lutut supaya kaki dia mudah untuk berjalan di atas padang pasir, untuk diangkat balik kaki dia. Dengan mata dia yang ada shield, ada lapisan untuk tahan daripada sandstorm ataupun ribut pasir. Dan juga ada bekalan bonggol, dia boleh simpan makanan dengan masa yang panjang untuk dia travel. Jadi semua makhluk, kalau kita tafakur satu demi satu, Allah Ta'ala jadikan ihsan pada keadaan dia. Dan ihsan pada kita duduk dalam bumi yang cuaca yang cukup sesuai untuk kita tinggal. Subhanallah, kita lihat hari ni 30, contohnya 28 ke 30 darjah Celsius. Paling panas pun setengah negara macam Sudan dulu sampai 40 lebih. Memang panas. Tetapi tetap manusia boleh tinggal dalam keadaan tersebut. Sedangkan bumi yang mana kedudukan dia yang ada hari ni, antara dia dengan matahari, yang mana ada beberapa permukaan bumi yang teredah sikit pada matahari pun panas 40 sampai 45 darjah Celsius seperti Sudan, seperti setengah negara. Dan ada permukaan yang agak jauh sikit saja daripada matahari sehingga kan bawah 0 darjah Celsius. Bayangkanlah kalau bumi ni ditolak beberapa dekat ke matahari, nescaya semua kat muka bumi ni mati kita semua. Begitu juga kalaulah dia berada jauh beberapa kilometer daripada matahari, nescaya beku semua jadi ais. Tapi subhanallah, kan pernah tak kita terfikir siapa yang letakkan bumi ni tepat saja pada posisi dia, gerakan dia, semua tu menunjukkan ihsan. Yang mencipta kita memberi ihsan pada kita. Terlalu banyak ihsan Allah SWT. Jadi ihsan sini yang kita boleh nampak, sebenarnya dia menunjukkan sifat Allah SWT Al-Jamil dan Al-Karim, yang maha cantik dan maha karim, maksud dia yang memuliakan. Seperti tetamu, seperti mana kita sebagai tetamu bila masuk bertandang dekat bertamu dekat rumah seseorang, dia sediakan makanan, dia sediakan tempat rehat, dia sediakan segala keperluan yang memang kita perlu. Jadi tuan rumah ni dipanggil tuan rumah yang karim, yang mulia, dia memuliakan kita. Jadi kalau kita terfikir tak, ataupun adakah kita lihat betapanya kita berada di atas muka bumi ni, bukan milik kita pun bumi ni, tetapi empunya bumi ini Allah SWT memberi terlalu banyak kebaikan dan ihsan pada kita. Sebenarnya Allah Ta'ala nak kenalkan diri dia, tidak akan lihat bahawa aku Al-Jamil, aku adalah Al-Karim, yang maha cantik, yang maha memberi kemuliaan. Begitu juga kalau kita lihat pada perbuatan tarbiyah dengan pemberian nikmat, at-tarbiyah wal-in'am. Sentiasa kita atas muka bumi ni, kita daripada kecil sampai besar dalam proses tarbiyah. Maksud dia badan kita membesar, kita yang itulah, itu maksud tarbiyah, membesar. Begitulah semua makhluk lain. Dan juga dalam konteks perbuatan Allah Ta'ala dalam memberi nikmat, semua tu adalah menunjukkan tajalli nama Allah Ta'ala Ar-Rab dengan Ar-Rahim. Ar-Rab maksud dia Tuhan yang mentadbir. Dan Allah Ta'ala yang memiliki rububiyah, maksud dia pentadbiran, dia yang menciptakan, dia yang mengaturkan, dia yang menjaga dia yang memberikan setiap keperluan kepada setiap makhluk yang diciptakan, dan dialah yang
memberi ialah sebarang kelengkapan keperluan kepada makhluk dia, itu adalah sifat Allah Ta'ala sebagai Ar-Rabb, yakni Rabbul Alamin, dan menunjukkan juga sifat Allah Ta'ala sebagai Ar-Rahim. Jadi semua sifat-sifat yang berbagai ini, Al-Hakam, Al-Hakim, Al-Adl, Al-Adil, Al-Muhsin, contohnya tadi Al-Jamil, Al-Karim, Ar-Rabbul Rahim, walaupun nama yang pelbagai, tapi dia membentuk satu hakikat. Apa dia? Dia menunjukkan satu perbuatan. Walaupun berbagai jenis perbuatan yang berbagai, tetapi dia menunjukkan bahawa asal dia daripada pembuat yang sama. Kan? Sebab apa? Sebab dia berkait satu sama lain. Sifat ihsan tadi, dia berkait juga dengan sifat tazyin, mencantikkan alam. Sifat tazyin tadi, proses mencantikkan alam juga berkaitan dengan sifat tanzim, pengurusan alam. Pengurusan alam tadi juga berkaitan dengan sifat al-in'am, pemberi nikmat. Semua berkait. Jadi walaupun kita boleh faham sifat-sifat yang berbeza, tetapi semua berkait menunjukkan bahawa hakikat yang satu saja, iaitu seluruh alam ini ditadbir oleh, menunjukkan semua benda ni Imam Badi'uzzaman Sa'nusi sebut, setiapnya menunjukkan bahawa wujubi wujudi wahidin ahadin. Secara wajibnya akli, maksudnya akal kita sebenarnya tak boleh menafikan secara badihi, secara logiknya tak boleh menafikan bahawa wujudnya yang Maha Esa dan menunjukkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak kan? InsyaAllah kita faham daripada sampai situ. Dan begitulah Imam Badi'uzzaman Sa'nusi katakan, begitu juga proses pembersihan tadi yang sangat menyeluruh, at-tanzif dengan tathhir, pembersihan dan pensucian tadi yang sangat menyeluruh, malah sangat detail, terperinci pada setiap benda. Dia menunjukkan nama Allah Ta'ala Al-Quddus, dan sebenarnya dia juga menunjukkan kepada kewujudan Allah SWT yang Maha Esa yang satu. Sebab apa? Sebab walaupun berlaku pada pelbagai tempat, tetapi dia berkait satu sama lain dengan kaitan yang tak boleh dipisahkan. Ini pembersihan, contohnya pembersihan tumbuh-tumbuhan tadi, yang kemudian kita ambil, kita makan, dan berlaku proses pembersihan tadi dalam tubuh badan kita pula. Kemudiannya begitulah seterusnya, berkait-berkait. Jadi menunjukkan semua proses tadi sebenarnya walaupun berlaku pada sektor yang berbagai, tapi menunjukkan daripada perintah yang satu. Jadi semua ni menunjukkan kepada wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sinilah sebenarnya kalau kita faham betul-betul, kita menyaksikan sifat Allah SWT, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah. Kita akan menyaksikan syahadah, iaitu la ilaha illallah. Jadi kat sinilah benda ni lah kita nak fahami betul-betul dalam hakikat iman kita, bahawa kita menyaksikan, kan, seperti mana kita saksikan, kita sebut lafaz setiap hari, asyhadu an la ilaha illallah, tapi sejauh mana kita saksikan perkara tersebut. Baik. Jadi Imam Badi'uzzaman Sa'nusi mengatakan, kalau kita faham bahawa nama Allah SWT Al-Quddus tadi jelas-jelas menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Baik. Jadi itulah secara ringkasnya. Walaupun di sana ada lagi perbincangan Imam Badi'uzzaman Sa'nusi dalam menunjukkan keesaan Allah SWT ke sini, seperti mana Imam Badi'uzzaman Sa'nusi mengatakan proses pembersihan ni yang walaupun nampaknya pada juzuk-juzuk makhluk seperti binatang, atom, apa semua, tetapi bila mana kita akan lihat bahawa mereka ni menunjukkan perbuatan tersebut dan juga proses tersebut dalam keadaan berkait satu sama lain, dia kata jelas menunjukkan bahawa mereka menerima daripada perintah yang satu. Barang siapa yang menafikan bahawa semua makhluk ni sedang bertugas untuk daripada satu perintah yang satu, dia kata, contohnya orang atheist tak mengatakan tak ada Tuhan, semua ni sains, adalah sains saja. Jadi kita kata balik pada Imam Badi'uzzaman Sa'nusi yang mengatakan kat sini, jadi seolah-olah orang yang menafikan bahawa semua proses pembersihan yang berlaku pada alam ni melaksanakan perintah yang satu, seolah mereka mengatakan bahawa semua makhluk ni seolah pernah meeting, ada satu majlis syura, satu meeting yang besar yang terlibat daripada atom sampailah ikan-ikan, tumbuh-tumbuhan,
Semua alam sampai ke planet-planet mereka meeting untuk bekerjasama macam mana nak laksanakan proses ini. Kan? Jadi benda tu sudah tentu jelas-jelas mustahil. Seolah-olah kan saya boleh gambarkan kat sini kan, kalau kita masuk dalam satu bangunan yang besar ataupun syarikat yang besar, kita lihat ada ramai petugas yang sedang melaksanakan pembersihan dalam bangunan tersebut. Tetapi petugas-petugas pembersih tadi melaksanakan tugas yang berbeza. Ada yang lap cermin, ada yang sapu sampah, ada yang mop, ada yang vacuum, ada yang lap meja, dan ada yang buat berbagai jenis. Tapi kerja mereka dalam keadaan yang sangat bersistem dan seolah tahu tugas satu sama lain. Kan? Tugas satu sama lain. Jadi jelas kita faham bahawa mereka ni melaksanakan tugas dengan satu perintah ataupun dengan satu arahan. Dan mereka masing-masing memahami arahan masing-masing dan laksanakan perintah masing-masing. Tapi kalaulah kata ada orang yang kata taklah, dia kata mereka ni tak laksanakan, mereka ni buat kerja sendiri-sendiri saja. Sudah tentu kita rasa macam sangat tak logik, sebab seolah-olah kita katakan mereka ni sebenarnya tak taat pada mana-mana perintah. Mereka ni orang yang tak ada kena-mengena, tak relate satu sama lain. Cuma tiba-tiba masuk bangunan tersebut, masing-masing seorang ambil mop, seorang ambil menyapu, seorang ambil kain lap, tiba-tiba buat kerja. Dan tiba-tiba pakat faham masing-masing. Sudah tentu tak logik. Sudah tentu tak logik. Jadi begitulah gambaran atheist yang nak mengatakan bahawa alam ini sains. Tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Seolah digambarkan macam tu. Jadi sangat tak masuk akal bahawa bagaimana semua alam ni melaksanakan tugas-tugas yang sangat cermat, detail, yang terperinci dan berkaitan satu sama lain sama mereka. Jadi kita katakan bahawa jelas semua ini menunjukkan bahawa mereka ada melaksanakan perintah daripada perintah yang satu daripada penciptanya, iaitu perintah Allah SWT. Dan semua ni seolah berzikir dengan lisan hal mereka. Dalam satu sudut mereka mengatakan Ya Quddus, Ya Quddus, seolah mereka melaksanakan tugas berkata Ya Quddus. Dan satu hal lisan yang lain mereka mengatakan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sebab seolah semua menunjukkan bahawa mereka mengesakan perintah yang Tuhan yang satu, melaksanakan perintah Allah SWT yang Maha Esa. Jadi insya-Allah sampai sini semoga kita sikit sebanyak memahami rahsia tajalli sifat Allah Taala Al-Qudus tadi, sehinggalah bahawa sifat Al-Qudus tadi menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dihitungkan, digolongkan oleh Allah SWT di kalangan ahlu tauhid, ahlu la ilaha illallah, kan, yang cara hakikatnya sehinggakan kalimah la ilaha illallah ni bukan setakat sentiasa disebut pada lidah kita, tetapi dia menjiwai setiap jiwa kita, lalu pada setiap darah kita dan hidup kita, roh kita, lataif kita, maknawi kita dan spiritual kita semua sentiasa menyaksikan la ilaha illallah dengan melihat segala tajalli sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Semoga Allah Taala kurniakan kita husnul khatimah dan juga keselamatan dan perlindungan daripada segala bentuk fitnah, terutamanya fitnah agama yang menyesatkan, dan juga Allah Taala lindung kita dan ahli keluarga kita dan seluruh umat Islam daripada fitnah tersebut. Jadi saya mohon maaf sekiranya di sana ada kasar bahasa atau salah silap, yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap dengan kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.